kita tengoklah kat sini ya. Okey, untuk soalan bahagian A, okey, dia punya aras kesukaran aras satu saja, iaitu mengingat. Okey, manakala untuk bahagian B, dia bermula dari memahami sehinggalah mencipta. Memahami sehinggalah mencipta. Okey, kita teruskan lagi. Okey, yang pertama, ini yang biasanya yang berlaku pada calon-calon SPM. Okey, yang pertama, tinggalkan soalan tanpa dijawab. Suka sangat tinggalkan soalan tanpa dijawab. Kalau saya dengan anak murid saya kata, saya kasar. Kau kalau macam kau sengaja gali kubur lah. Kan, gali kubur. Bila tinggalkan soalan tak jawab, sengaja gali kubur. Nak masuk kubur tu. Okey, kalau kita tinggalkan soalan tanpa dijawab, memang kita dah, of course kita tak dapat sebarang markah. Sepatutnya kamu cuba, seboleh mungkin cuba jawab soalan tu. Okey, yang seterusnya, calon biasanya dia tak faham kehendak dan arahan soalan. Okey, jadi nasihat saya kat sini, bila kamu baca, kamu fahamkan kata tugas, kata tugas yang ada pada setiap soalan. Kalau dapat kertas soalan, baca dari depan sampai belakang. Semua benda yang ada dalam kertas soalan tu baca. Baca, jangan tinggalkan walau sedikit. Okey, yang seterusnya, tidak pandai, tidak dapat membuat agihan masa yang sesuai untuk setiap bahagian. Okey, untuk agihan masa ni saya sarankan kamu untuk peperiksaan SPM reka cipta kamu ada masa 2 jam 30 minit. Jadi kamu peruntukkanlah 60 minit ataupun 1 jam untuk soalan bahagian A. 20 soalan tu kamu jawab dalam masa 60 minit. Jadi satu soalan lebih kurang kamu ada masa 3 minit untuk jawab. Okey, kemudian untuk bahagian B, soalan 1 dengan 2 tu kamu jawablah dalam setengah jam. Maknanya satu soalan 15 minit. Satu soalan 15 minit, setengah jam. Okey, kemudian untuk soalan 3 dan 4 bahagian B, kamu jawab satu soalan 25 minit. Jadi kamu gunakan 50 minit. Okey, jadi kamu akan guna 2 jam 20 minit. Okey, 10 minit ekstra tu adalah untuk kamu semak. Untuk kamu semak. Okey, itu untuk pembahagian masa lah. Itu cadangan. Okey, kemudian pelajar biasanya tidak menguasai topik-topik terutamanya sistem. Kalau keluar soalan sistem ni macam orang kata macam keluar soalan maut, takut semua. Terus tak jawab. Tapi sebenarnya tak susah pun sebab kita bukannya tahap pelajar universiti. Kita belajar surface saja, permukaan. Jadi kita belajar yang basic sahaja. Yang basic, yang asas. Sebab soalan reka cipta dia tak susah. Begitu juga soalan subjek lain, dia tak susah sebenarnya kalau kamu menguasai semua topik tu. Dia tak susah. Dia sebab kita kena bila soalan tidur buat, dia akan tengok akur maknanya akur pada peluang calon untuk jawab. Jadi dia akan bagi soalan yang tak adalah susah sangat sebab dia fikir calon tu ada pelbagai latar belakang. Ada yang kelas depan yang ambil reka cipta, ada yang kelas sederhana, ada yang kelas belakang. Jadi kita kena akur kemampuan calon. Okey, yang seterusnya, pelajar tidak dapat melakar dengan baik untuk soalan yang perlukan melukis. Okey, dan yang terakhir sekali, tak dapat nak menghuraikan faktor dengan tepat dan jelas bagi soalan bahagian B. Okey, dan dari pengalaman saya, sekarang sebenarnya masalah pelajar RC, Satu Malaysia, Satu Malaysia, dia bukan soalan bahagian B dah sebenarnya. Cikgu cukup risau, sebenarnya semua cikgu RC risau, tak pandai macam mana nak jawab soalan bahagian B. Tapi sebenarnya selalunya kelemahan calon Satu Malaysia sekarang adalah pada bahagian A. Pada bahagian A, bukan pada bahagian B. Bahagian A, kamu ada 4 soalan tu 50 markah. Biasanya soalan 3, soalan 4 pelajar tak ada masalah nak menjawab. Pelajar tak ada masalah nak menjawab, tapi pelajar dia tak
dia apa macam payah nak jawab untuk bahagian A. Okey, jadi kita teruskan dengan seterusnya. Okey, kita teruskan untuk bahagian A. Okey, bahagian A macam saya katakan tadi, untuk bahagian A, soalan yang akan ditanya adalah dari aras yang pertama. Mengingat MI dia hanya tanya mengenai pengetahuan kamu. Okey. Dan cadangan masa tadi saya dah cakap 1 jam. Okey, jadi untuk ni sepatutnya untuk aras pengetahuan, okey, kamu sepatutnya boleh mengingati semula, record semua benda yang kamu dah belajar dari tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Okey, bila sebut tingkatan 4 sampai tingkatan 5, saya nak tanya ada berapa bab semua kamu belajar? Sebab saya bercakap panjang ni. Okey, ada berapa bab kamu belajar dari tingkatan 4 sampai tingkatan 5? Siapa nak jawab? Ada berapa bab? Banyak. Okey, Nurin kata 7 bab. Arif kata banyak. Okey, banyak, memanglah banyak. Tak ada kita belajar 1 bab. Okey, lebih daripada 1 tu kira banyak. Kalau matematik lah. Lebih daripada 1 kira banyak. Okey, banyak tu berapa? Okey, okey. Kita ada 16 bab. Okey, bagus. Zakwan, tingkatan 4 ada 8 bab. Tingkatan 4 ada 8 bab, tingkatan 5 pun ada 8 bab. Dan tadi awal-awal saya ada sebut, saya kata soalan, betul Fatin, tingkatan 5 ada 8 bab. Jadi campur keseluruhan 8 campur 8 kita ada 16. Okey, dan masa saya sebut awal-awal tadi saya kata soalan bahagian A kita ada 20 soalan. 20 soalan, jadi 20 soalan tu maknanya setiap bab tu akan keluar satu soalan. Biasanya memang macam tu. Dia akan ambil setiap bab tu akan keluar dekat bahagian A. Dan sebab dia 20, okey, kenapa Amin ada titik dah tu? Okey, jadi kalau 20 soalan tu maknanya mungkin ada bab yang dia akan bagi lebih sikit lah. Kamu tengoklah bila kamu baca ada bab yang panjang, mungkin dia boleh tanya banyak soalan lah. Bab yang pendek dia tanya satu je ke soalan kan. Macam contoh kamu belajar pendokumentasian, pendek je bab tu. 1 hari saya mengajar pun dah habis kan. Okey, okey, so kamu kena kuasai. Untuk kamu jawab kertas bahagian A, kamu kena kuasai kandungan yang terdapat dalam tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, dan bentuk-bentuk soalan, bentuk-bentuk soalan dia akan tanya kamu ini benda ni berkaitan dengan benda ni. Okey, terminologi, fakta, convention, urutan, pengelasan, kriteria, metodologi, prinsip dan generalisasi. Okey, saya bagi contoh. Okey, yang pertama. Okey, kalau saya slide show tadi boleh stop, tak apalah. Okey, yang pertama ini adalah contoh soalan terminologi. Terminologi ni dia akan tanya berkaitan dengan definisi ataupun maksud. Okey, dan ini adalah contoh soalan. Contoh soalan ni adalah takrifkan maksud mokab. Okey, dia bagi 2 markah. Biasanya untuk terminologi 2 markah. 2 markah. Okey, dan jawapan dia pendek je sebenarnya. Model tidak berasaskan skala dan separa ataupun separa siap. Ataupun kita boleh gunakan jawapan yang kat bawah. Model olokan yang dibuat sebelum prototype atau tidak menggunakan bahan sebenar. Okey, sebenarnya saya nak ada interaksi sebenarnya. Saya sebenarnya tak nak paparkan awal jawapan ni. Sebab tu saya buat slideshow tadi. Tapi tak menjadi slideshow saya. Okey, selalu jadi je. Hari ni dia macam tak nak. Saya sebenarnya hari ni saya berdoa jangan ada gangguan internet. 2 hari lepas saya ada gangguan internet, tak dapat internet langsung. Macam mana saya nak online dengan anak-anak ni? Okey, soalan yang kedua, jenis yang kedua. Okey, okey, yang kedua yang bertanya soalan yang berkaitan dengan fakta. Okey, macam ni. Nyatakan 2 kepentingan pendokumentasian. Okey, seperti yang kamu tahu, kepentingan pendokumentasian ada 3. Ada 3, dia hanya minta 2. Dia hanya minta 2. Jadi 2, kamu nyatakanlah 2. Memudahkan untuk membuat rujukan dan penyelidikan, untuk memfailkan permohonan paten,
Okey, dan juga menjadi bukti ciptaan seseorang. Menjadi bukti ciptaan seseorang. Okey, kita cuba lagi tengok soalan yang seterusnya. Macam tak puas hatilah saya nak buat slide show ni. Saya cuba lagi. Kalau dia tak bergerak, saya tak tahulah. Okey, tak sama, dia tak link dengan saya punya ni. Okey, tak apalah, kita tengok. Okey, fakta tadi dah. Okey, yang seterusnya, okey, dia boleh tanya juga mengenai convention. Convention ni berkaitan dengan simbol. Kalau kamu tanya apa di convention, simbol lah. Simbol-simbol. Yang ni saya bagi contoh, nyatakan maksud simbol carta alir berikut. Okey, simbol carta alir. Okey. So yang ni, diamond ni adalah membuat penilaian ataupun membuat pemilihan. Okey, yang ni kalau jawab untuk bahagian A saya nak pesan bila nak jawab, okey, tolong kalau istilah tolong tulis betul-betul. Kalau salah satu huruf pun ejaan dikira salah. Dikira salah. Contoh dia macam kalau kamu jawab untuk pereka cipta. Ada seorang pereka cipta nama dia Robert Young kan? Robert Young. R-O-B-E-S-T-Y-O-N-G. Robert Young. Kadang-kadang pelajar tertulis Robert Young. Y-O-O-N-G. Itu pun kira salah. Okey, lepas tu kalau katalah dia buat Robert Young pula. Itu pun salah lah. Okey, sebab kebanyakan yang ditanya adalah istilah. Okey, contoh yang kedua ni, okey, tanda bulatan ni adalah sambungan. Sambungan ke proses seterusnya. Kalau tak ingat, tulislah sambungan. Kalau letak penyambung, itu salah lah. Penyambung, salah. Sambung pun salah. Yang hanya diterima kalau tak lengkap sambungan. Sambungan sahaja. Okey. Kemudian yang ketiga ni adalah proses atau operasi. Okey, minta maaf lah. Saya tadi sebenarnya saya punya plan saya nak suruh kamu yang jawab ni. Tapi memang tak keluar ni. Okey, yang seterusnya soalan boleh tanya juga untuk bahagian A adalah berkaitan dengan urutan. Urutan. Okey, yang ni adalah gambar gerudi lantai. Mesin gerudi lantai. Okey, soalan ni kata nyatakan urutan yang betul bagi sistem kendalian takal dan tali sawat pada mesin. Okey, so yang pertama dia dah bagi hidupkan Swiss. Okey, yang kedua, okey, bila kita hidupkan Swiss, okey, motor memutarkan takal pemacu sebab motor berada kat sini kan. Motor kat sini. Okey, jadi dia akan menghidupkan takal pemacu. Okey, seterusnya tali sawat memutarkan takal di pacu sebab takal pemacu ni bersambung dengan takal di pacu. Okey, kemudian yang seterusnya. Setelah tu yang keempat barulah takal dipacu memutarkan mata gerudi. Okey, kalau saya cepat tolong cakap dengan saya. Okey, kalau saya cepat maklumkan dengan saya sebab saya pun tak bagi bahan. Kalau kita bersemuka saya mungkin bagi soalan ni suruh kamu buat dulu. Okey, kalau saya laju tolong perlahankan saya. Okey, yang seterusnya soalan pengelasan. Pengelasan. Okey. Nyatakan klasifikasi produk berikut. Okey, so produk ada dua jenis saja, produk pengguna dan juga produk industri. Ini istilah baru, produk industri. Kalau dulu, kalau sebelum MP, dia adalah produk keluaran industri. Tapi sekarang produk industri. Jadi kena hati-hatilah istilah. Macam soalan berkaitan dengan produk juga iaitu barangan. Kalau kita tengok produk pengguna, kita ada 3. Betul tak saya tanya? Produk pengguna ada 3? Betul. Betul. Okey. Yang jawab betul. Apa dia produk pengguna tu? Yang 3 tu. Apa 3 tu? Apa 3 jenis produk pengguna? Kalau tiba-tiba dia tak bagi gambar macam tu, dia bagi benda lain pula.
Okey, kalau gambar ni kalau katalah yang bawah tu dia tak letak gambar mesin photostat, cash register, dia letakkan sofa kat situ. Kan? Okey, cikgu kata hantar slide tu, share screen Okey. Kita cuba, jap. Okey, saya cuba kejap hantar kat cikgu, sebenarnya ada dalam saya punya ni, jap Okey, dah Cikgu Razia. Okey, saya tanya balik. Tadi saya kata kalau produk pengguna kita boleh kelaskan kepada 3. Okey, apa 3 jenis produk tu pengguna yang kamu belajar? Semua senyap je. Okey cikgu, saya cuba. Okey. Apa dia? Okey, produk pengguna, barangan keperluan asas, barangan istimewa dengan barang beli belah. Barangan beli belah. Okey, barangan keperluan asas, barangan beli belah dan barangan istimewa. Okey, so kalau beras, gula, sardin ni dia adalah barangan keperluan asas lah. Dan saya kata kalau saya tiba-tiba saya tukar gambar sofa kat bawah tu, itu barangan apa tu kalau sofa tu? Istimewa. Istimewa ke kalau sofa? Beli belah. Beli Kalau belah. sofa tak silap saya dia adalah barangan beli belah. Sofa, baju itu adalah barangan beli belah. Kalau barangan istimewa ni dia adalah barangan yang yang kita perlukan pertimbangan yang pertimbangan yang betul-betul untuk kita beli dan harga dia secara relatif dia adalah mahal. Okey, yang seterusnya kita tengok. Okey, Cikgu Razia cuba present. Kita tengok. Okey. Boleh buat slideshow tak? Okey kan? Boleh. Cuba. Okey. Cuba klik. Biasanya ada itulah, tapi terpaksalah nanti saya kena cakap klik. Kak, sampai mana tadi Kak? Dekat pengelasan. Okey. Okey. Boleh Okey, kita dah habis pengelasan. Okey, next. Next lah pula. Okey, soalan yang seterusnya adalah soalan yang berbentuk kriteria. Kriteria ni adalah yang berkaitan dengan ciri. Okey, soalan dia adalah nyatakan jenis dokumen pemasaran berdasarkan ciri berikut. Okey, yang pertama mengandungi nama dan gambar produk, mengandungi maklumat penyelenggaraan, maklumat produk dan penyelenggaraan. Okey, manakala yang kedua mengandungi penerangan arahan pemasangan dan penyelenggaraan. Okey, mengandungi maklumat keselamatan. Okey, ada siapa nak cuba jawab? Ada siapa nak jawab? Orang lain saya pick sebab Cikgu Razia dah present jadi saya boleh pick kat sini nama. Okey, Haris. Muhammad Haris. Ada tak bersama dengan kita? Okey, Muhammad Haris. Tak ada Ya cikgu. Ada. Okey, Haris dari sekolah mana Haris? Haris?
Terusnya. Ya cikgu. Dari sekolah Ya, cikgu. mana? Saja nak borak-borak Sri sekejap. Mahkota. Sri Mahkota Sri Mahkota. ya. Okey, so apa jawapan yang pertama tu? Dokumen mengandungi nama dan gambar produk. Apa dia? Maklumat produk penyelenggaraan. Yang lain tu boleh standby untuk soalan yang kedua. Kan nanti saya panggil je. Sekejap cikgu. Baru je belajar, dah habis silibus kan? Dah habis silibus, baru je belajar. Tingkatan 5 ni. Okey, boleh Haris? Ada ataupun ada yang lain nak tolong? Izzati. Nur Izzati Maisarah. Dapat Haris? Sekejap. Ada. Ada. Apa? Banyak ni slide saya ada 53. Tak. Dia dah separuh jalan dah ni. Masa dah separuh jalan. Okey, tak apalah, saya tolong jawab. Okey, kesian kawan-kawan menunggu. Okey, yang lain pun saya tanya nak tolong, tak nak tolong. Okey, so yang pertama tu jawapan dia adalah brochure. Brochure. Okey, dan yang kedua tu adalah manual pengguna. Manual pengguna. Okey, okey, itu jawapan dia. Okey, next. Okey, kita tengok soalan yang berkaitan dengan metodologi. Metodologi ni dia tanya berkaitan dengan kaedah. Kaedah. Okey, jadi soalan dia nyatakan kaedah sistem dimensi yang digunakan pada lukisan kerja berikut. Okey, saya nak tanya, bukan saya tak nak jawapan dah, saya nak tanya. Okey, kita belajar ni, kita belajar semasa tingkatan 4 ke tingkatan 5? Siapa nak jawab? Tingkatan 4. Okey, tingkatan 4. Nurin, terima kasih. Tingkatan 4 kita belajar dalam tajuk lukisan kerja. Okey, jadi kita ada, dia suruh kamu nyatakan kaedah sistem dimensi. Okey, kat sini nyatakan je. Jadi kamu tengok, okey, apakah kaedah dimensi yang digunakan dekat soalan 1 dan juga yang kedua. Okey, Rifai Hariri. Ya, cikgu. Okey. Apa kaedah dimensi yang pertama tu? Ya, cikgu. Okey, sekejap. Saya bagi tak lebih 1 minit sebab kita pun masa terhad ni. Okey, yang kedua saya pick dulu. Okey, Nurin Darwishi. Untuk yang kedua. Okey, Nur Fatin jawab untuk yang mana tu? Untuk yang pertama ke yang kedua? Fatin? Fatin jawab untuk yang pertama ke yang kedua? Fatin jawab sistem eka arah. Fatin jawab sistem eka arah. Okey. So sistem eka arah tu adalah untuk yang pertama. Untuk yang pertama kamu tengok apa beza antara gambar pertama dengan gambar kedua. Dari segi kedudukan nombor dia. Kalau kamu tengok kedudukan nombor je lah. Kalau untuk yang pertama dia punya tulisan semua melintang macam ni. Dia selari lah. Selari.
Okey, so itu adalah sistem eka arah. Okey, bukan nombor 2. Nombor 2 tu adalah sistem terjajah. Sistem terjajah. Okey. Yang seterusnya, okey, kita tengok next. Okey, cikgu. Okey. Dan yang terakhir sekali yang dia boleh tanya adalah prinsip dan generalisasi. Prinsip dan generalisasi. Okey, jadi dia kat sini, okey. Ini pun sebenarnya jarang-jarang keluar. Kalau jenis macam ni jarang keluar sebenarnya. Okey, rajah di bawah menunjukkan seorang pekerja di sebuah kilang sedang melakukan kerja pembersihan tumpahan air di lantai. Okey, nyatakan satu prinsip pengeringan yang sesuai digunakan untuk pembersihan itu. Okey, okey, jadi apakah prinsip kat sini? Kat sini memang tak ada jawapan, saya tak bagi jawapan tu. Okey. So, apa prinsipnya? Apa prinsipnya kat sini? Okey, prinsip yang kat sini adalah prinsip penyejatan. Prinsip penyejatan. Okey, so itulah benda-benda kemahiran ataupun itulah yang akan ditanya pada bahagian bahagian A. Bahagian A itulah semua pengetahuan yang akan ditanya berkaitan dengan tu. Tapi dia tanya itu cara penanyaan dia lah. Dia tanya kriteria, dia tanya pengkelasan tapi berkaitan dengan tajuk-tajuk yang kamu belajar. Tadi saya bagi ada 8 soalan sahaja. Okey, dan kamu dah boleh nampak kan, bila saya bagi soalan tu, saya tanya jawapan, kamu masih pengetahuan kamu memang kamu kena merujuk buku. Kamu masih kena merujuk buku. Okey, tak apa. Jangan risau sebab jangan stres pula. Bila tak boleh jawab, kamu stres. Jangan risau, kamu masih ada masa. SPM kamu tahun hadapan. Tahun hadapan, jadi kamu boleh mula dari sekarang untuk kamu. Okey, cadangan saya. Okey, next. Cikgu Razia. Okey, cadangan kepada pelajar untuk bahagian A. Okey, kamu kena faham dengan jelas kata tugas. Kata tugas tu adalah perkataan pertama yang ada pada soalan. Nyatakan, namakan. Kalau dia kata kira, katalah ada kira. Kira. Hitung tahulah kalau hitung maknanya kena buat pengiraan. Kalau nyatakan, namakan, pendek je jawapan dia. Okey, jadi kamu kena faham dengan jelas kata tugas. Okey, yang kedua dah boleh buat notari ringkas. Sebab sekarang bila saya tengok tu bila secara sepintas lalu 8 soalan tu pun macam kamu perlu merujuk buku, jadi kamu kena dah mula buat nota ringkas untuk buat ulang kaji. Buat ulang kaji berterusan. Jangan tunggu saat-saat akhir. Dan yang terakhir sekali, jangan sia-siakan markah kerja kursus yang kamu dah perolehi. Kesian cikgu kamu, dah banyak bantu kamu. Dapat markah 25, 27, 29/30. Tengok-tengok tiba-tiba dapat kertas dapat result SPM dapat C. Kalau C tu berapa? C tu 50 tau. 50 tolak dengan markah kerja kursus 25. Okey, maknanya kamu dapat dalam 25/70. 25/70 kalau exam tu mungkin kamu baru dapat dalam tak lulus kot. Kamu tak lulus. Maknanya kecewanya kalau saya pun kadang-kadang terasa jugalah perasaan tu. Jadi jangan sia-siakan markah kerja kursus kamu. Okey, kita teruskan dengan yang seterusnya. Next, okey, kita pergi kepada bahagian B. Okey, bahagian B soalan dia biasanya dia melibatkan 5 jenis kemahiran dan juga kebolehan intelek. Yang saya ikutkan aras tadi, kita ada memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Mencipta tu adalah aras yang paling tinggi. Okey, next. Okey,
Okey, so dekat bahagian B ni kita ada beberapa tugas. Biasanya kita ada cadangkan, kita ada namakan. Cadangkan, namakan, biasanya jawapan dia pendek, 1 markah sahaja. Okey, kalau perkataan depan tu soalan tu kata terangkan, jawapan kamu mestilah panjang. Panjang. 1 ayat boleh, tapi dia mestilah mengandungi 2 benda, iaitu fakta dan juga kriteria. Contohlah kalau kamu katalah dia bagi gambar senduk. Tak sempat tadi nak tu. Okey, katalah dia bagi senduk. Okey, dia bagi senduk. Okey, dia dia kata kalau soalan 1 markah, cadangkan bahan yang sesuai untuk digunakan ataupun untuk dijadikan sebagai pemegang senduk. Okey, cadangkan. Jadi jawapan kamu mungkin boleh getah, plastik, saya bagi contoh je lah tu. Getah, plastik, kayu, cadangkan macam tu sahaja. Okey, kalau dia kata terangkan bahan yang sesuai untuk dijadikan pemegang senduk tu, okey, kamu boleh katakan terangkan maknanya kayu. Kayu, kenapa kita kata kayu? Sebab kayu adalah penebat haba. Kayu penebat haba. Okey, kalau dia kata jelaskan bahan yang sesuai digunakan untuk dijadikan pemegang senduk. Mungkin kita kata kayu kerana kayu adalah penebat haba. Oleh yang demikian, okey, senduk tu tidak akan mudah panas, tidak akan mudah panas apabila terkena haba. Okey, itu kalau kita kena jelaskan. Maknanya kalau jelaskan kena panjang lagi lah, ada fakta, ada kriteria, ada alasan ataupun kesan. Okey, kalau kamu rasa susah, kriteria tu maknanya ciri ataupun kalau dia tanya soalan bahan tu, kriteria tu adalah dia punya sifat lah, sifat. Okey, next. Okey, kita tengok contoh. Kita pergi kepada soalan bahagian B. Soalan B tadi saya kata ada 4 soalan. Kita tengok soalan 1. Soalan 1 ni adalah soalan dari aplikasi. Dia akan tanya kamu berkaitan dengan bagaimana kamu mengaplikasikan pengetahuan yang kamu ada untuk menjawab soalan. Okey. Dan kalau kamu tengok, alamak ada record record ni yang kena sensor sikit nak bercakap ni. Okey. Jadi topik kalau situ saya ada senaraikan topik-topik yang mungkin diuji. Okey, dan kamu boleh tengok untuk soalan MP peperiksaan SPM reka cipta ni mata pelajaran elektif ikhtisas. Okey, dia bermula SPM 2018, baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Maknanya baru 3 soalan yang dikeluarkan dari tajuk-tajuk yang banyak tu kamu tengok. Saya dah senaraikan, kamu tengok je tajuk tu. Kalau saya baca pun sama juga kan. Okey, jadi 3 tajuk telah dikeluarkan. 3 tajuk telah dikeluarkan, tapi tak mustahil kalau dia keluar balik. 3 tajuk yang telah dikeluarkan dari banyak-banyak tajuk yang ada. Dari banyak-banyak tajuk yang ada. Okey, dan untuk kat sini contohnya kalau kita tengok kalau soalan graf tu dari tajuk penyataan masalah. Okey, kalau graf biasanya kadang-kadang soalan tu bagi jadual, dia suruh lukis graf. Tengok soalan betul-betul. Tengok soalan betul-betul apa kehendak soalan. Biasanya jadual kadang-kadang dia bagi jumlah responden. Tapi bila dia lukis graf, dia kata menunjukkan peratus responden. Okey, kadang-kadang dia cakap graf bilangan responden. Jadi kamu kena buat betul lah, tengok soalan tu betul-betul. Kalau dia minta bilangan, kamu bagi peratus, benda tu adalah salah lah, kamu akan jadi salah. Okey, ataupun sebaliknya, dia bagi kamu graf, dia suruh kamu lukis, kamu buat jadual. Transfer graf tu, tukarkan graf yang kamu ada ke dalam bentuk jadual. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana, apa ciri-ciri graf, apa ciri-ciri jadual. Kejap lagi ada ciri-ciri macam mana bila kita nak menjawab jadual ataupun graf, apa yang perlu ada dalam jadual dan juga graf. Okey, kemudian kalau soalan sistem,
Okey, soalan sistem biasanya dia akan bagi satu situasi. Itu soalan lama sebelum MP ni, sebelum format baru ni pun soalan ni biasa keluar. Soalan orang kata soalan favorite lah. Kalau sebelum ni lah, sebelum ni yang sebelum format baru, soalan sistem ni soalan favorite, tapi pelajar masa tu ada pilihan. Tak nak jawab tak apa. Tapi sekarang kamu tak ada pilihan, kamu kena jawab semua. Jadi soalan sistem ni biasanya dia akan bagi situasi dan kamu kena tentukan, kamu kena cadangkan sistem yang sesuai untuk situasi berkenaan. Cadangkan sistem yang sesuai. Okey, kemudian kamu kena lakarkan, lakarkan penyelesaian masalah. Okey, lakarkan penyelesaian masalah dan dia akan adalah soalan pemahaman berkaitan dengan tajuk tu. Okey, kamu juga mungkin kalau untuk jenama, slogan, logo tu pun dia boleh keluarkan. Kamu mungkin diminta untuk membuat logo, membuat slogan, boleh. Okey, dan macam tu juga dalam pemasaran tu pun kita ada brosur. Okey, kita ada brosur. Jadi brosur tu pun ada cara. Jadi nanti kita tengok. Okey, next. Cikgu Raziah tadi dah terleft saya nampak. Ada lagi tak yang present ni? Tadi dia dah left satu. Saya takut line dia. Cikgu Raziah ada lagi tak? Cikgu Raziah? Okey, sebab kita nak tengok contoh soalan. Kita akan tengok contoh soalan. Kita akan tengok contoh soalan. Okey, slide 19 Cikgu Raziah. Tak ada Okey. Tak apa, saya cuba semula. Kita cuba share. Saya present baliklah. Slide 19. Okey, slide 19 slide 19 gambar perigi tu. Okey, gambar perigi tu Cikgu Raziah. Tak apalah kalau macam tu, yang ni saya tak letakkan jawapan sebenarnya. Saya boleh kalau tu kalau Cikgu Raziah susah nak present pun tak apa, saya boleh present sebenarnya. Okey, kalau ada masalah. Okey, so kita tengok ini adalah contoh soalan dari tajuk sistem. Dari tajuk sistem. Okey, kat sini dia kata Rajah 8 Rajah 8 menunjukkan suatu aktiviti mengangkat air dari perigi di kawasan pedalaman. Okey, berdasarkan Rajah, nyatakan dua kesukaran yang dihadapi ketika aktiviti tersebut dijalankan. Okey, agak-agak apa kesukaran tu? Susah nak angkat air tu. Susah Tak nak boleh angkat tahan. air. Susah nak angkat air dari mana? Dalam perigi. Dari perigi. Pernah guna tak perigi ni? Tak pernah. Pernah. Korang semua zaman sekarang semua buka pergi dapur, buka pili tu dah keluar air. Dah tak ada dah zaman-zaman ni. Tapi sebenarnya itu saya kata dia akur peluang untuk calon. Mungkin dekat kawasan pedalaman masih ada yang guna kaedah ni kan. Jadi orang kat kawasan pedalaman ni banyaklah advantage kat dia. Ada kelebihan kat dia. Sebab dia mengalami benda tu. Yang kamu ni buka pilih air terus keluar air kan. Okey, jadi kamu kata sukar nak angkat air tu, apa kesukaran dia? Berat bila nak angkat air. Okey, maknanya kalau berat tu maknanya mungkin dia menggunakan banyak tenaga untuk mengangkat air.
Okey, selain daripada tu. Agak-agak. Apa dia? Selain daripada tu, apa dia? Bekas Mengambil air masa. kecil. Bekas air Yang kecil. kecil, bekas air yang kecil. Okey, jadi sebenarnya dekat sini kan tips dia, kalau kamu ni nyatakan dua kesukaran, kalau kamu nyatakan pasal apa masalah kamu, inilah yang kamu akan guna, sebab soalan ni lepas ni ada melakar, ada melakar. Okey, tak apalah. Okey, kamu kata bekas air yang kecil. Sebenarnya kalau soalan macam ni adalah soalan yang jenis open tau, open. Apa-apa sahaja biasanya apa yang pelajar jawab diterima, selagi ia logik. Kamu kata bekas air yang kecil. Okey, sebenarnya kita boleh kata dia mengambil masa yang lama untuk mengangkat air pun boleh. Okey, kemudian cadangkan. B tu cadangkan satu sistem yang sesuai untuk mengatasi kesukaran yang dinyatakan di 1A. Kalau memasang takal boleh tak cikgu? Dia tak cakap nak memasang, dia nak sistem je. Apa sistem yang kita belajar? Takal tu dah betul sebenarnya, tapi tak perlulah tulis perkataan memasang tu. Sistem Sebab dia takal kata dan kuat. cadangkan je. Sistem takal cikgu. Okey, sistem takal tak lengkap. Sistem apa? Takal dan Tali syawal. Takal dan tali sawat. okey, Tali sistem sawat. takal dan tali Tali sawat. sawat. Sistem takal dan tali sawat. Itu yang paling sesuai lah. Sebenarnya ada lagi sistem-sistem yang lain. Tapi bila kamu cadangkan ni, kamu kena pertimbangkan juga kemampuan kamu. Cikgu Razia, next. Okey, kamu kena pertimbangkan dengan kemampuan kamu untuk melukis. Sebab soalan C ni adalah lakarkan sistem yang anda cadangkan di 1B. Lakarkan, maknanya ada soalan lakaran ni kamu kena lakarkan. Kamu kena lakarkan, jadi bila kamu cadangkan janganlah buat tiba-tiba kamu kata nak buat pneumatik, nak buat hidrolik. Lepas tu kamu tak tahu macam mana nak lukis. Okey, kamu kata tadi sistem takal dan tali sawat. Okey, jadi macam mana kita nak lukisnya? Kat mana nak letak takal? Kat belah palang Dekat belah kayu atas kat cikgu. atas dia punya Dekat apa tu, palang kat dekat- atas ya, kan, dan dekat- kamu kena ingat, okey, betul. Okey, betul dekat bahagian palang atas. Okey, dan kamu kena ingat takal tu dia terdiri pada roda berlurah, roda berlurah. Jadi roda berlurah kita kena gantungkan ke atas, kan, ke atas tu macam ni dia letak tali je. Dia tak nak timba tu jatuh je. Tu bukan baldi sebenarnya, kalau kita panggil, kalau zaman dulu itu nama dia timba, T-I-M-B-A, timba. Okey, dia tak nak timba tu jatuh je, tak nak terlepas jatuh ke bawah kan. Okey, jadi kita kena letakkan takal dekat bahagian atas tu. Okey, kemudian pada takal tu kita letakkan tali lah. Kita letakkan tali pada roda berlurah. Okey, lepas tu satu hujung kita kena ikat lah, mungkin dekat bahagian tiang tepi. Okey, satu hujung lagi letak pada bahagian timba ataupun baldi. Okey, Cikgu Razia, next. Okey, kat situ Okey. So kita tengok macam mana, markah kat mana ada tu. Cuba next klik. Okey, so untuk lakaran sistem okey, biasanya dia akan bagi antara 5 hingga 7 markah. Ini saya kata bila ada soalan lakaran, bila ada soalan lakaran, kamu lakarlah. Kamu lakar je, dapat 1 markah. Jangan tak lakarlah, lakar. Lepas tu label. Label, pastikan label tu berinformasi. Label. Label berinformasi, bukan setakat pemegang. Macam tu, tak boleh. Maknanya dia kena label pemegang. Okey, diperbuat daripada apa ke? Okey, mari jelaskan supaya orang tengok faham. Okey, kemudian kita tengok kejelasan sistem untuk menyelesaikan masalah. Mari sistem tu sesuai tak untuk menyelesaikan masalah. Okey, dan kemudian keaslian idea. Okey, so itu cara permarkahan lah mungkin markah. Okey, kita tengok yang seterusnya, soalan yang seterusnya D tu dia kata nyatakan 2 kelebihan sistem yang anda lakarkan di 1C. Okey, kat sini senang je. Kalau kamu nak jawab kat sini, kamu tengok balik masalah yang kamu nyatakan dekat bahagian A tu.
Okey, jadi dekat bahagian D ni patutnya dia menyelesaikan masalah kamu dekat bahagian A itulah. Okey. Contoh dia takal dan tali sawat tu kalau kita dah letak, okey, dia akan sini saya tak letak jawapan lah. Dia mungkin akan dapat mengurangkan tenaga, mengurangkan tenaga untuk mengangkat air, sebab kita tak perlu angkat macam tu, kita hanya tarik tali kan. Sebab sini nyatakan tak payah terangkan. Okey, betul. Yang kedua, menjimatkan masa. Sebab tu saya kata kena tengok. Bila kamu nak buat kesukaran tu, kamu kena tengok juga kemampuan kamu untuk melakar. Dan untuk jawab bahagian D ni, kamu tengok balik dekat bahagian A. Sepatutnya dia menyelesaikan masalah yang kamu nyatakan dekat bahagian A tadilah. Okey, next. Kita tengok next. Okey, ini contoh soalan. Nampak graf kan? Tapi ini kaedah promosi. Okey, jadi kat sini dia kata dia ada pasal perniagaan kerepek lah, Cik X dan Cik Y. Okey, jadi dia kata nyatakan dua kaedah promosi yang mungkin digunakan oleh Cik X untuk memasarkan kerepeknya. Okey, kat sini nyatakan. Okey, jadi jawapan dia tak perlu penerangan. Okey, apa kaedah promosi yang kamu belajar? Apa kaedah promosi yang kamu belajar? Ada berapa? 4. Okey, ada 4. Ada 4, dia minta 2 je. Iklan. Okey, kita boleh guna bukan iklan, pengiklanan. Okey, kaedah dia adalah pengiklanan. Kaedah pengiklanan. Kalau iklan tu dia merujuk kepada iklan yang keluar dekat TV, tapi kaedah dia adalah kaedah pengiklanan. Okey, kemudian selain daripada pengiklanan, kamu ada kaedah Jualan langsung. Jualan langsung. jualan langsung. Jualan langsung. Okey, ada kaedah lain yang boleh kita guna? Promosi jualan. Okey, promosi jualan. Okey, promosi jualan. Okey, ada lagi? Ada publicity. Publicity saya rasa tak sesuai lah. Publicity ni kalau kamu fahamkan publicity tu dia adalah dengan cara menaja. Kecuali lah kalau memang dia punya industri kerepek tu besar kan. Biasanya kerepek ni dia adalah industri IKS. Jadi biasanya keuntungan pun tak seberapa untuk dia menaja. Okey, biasanya 3 tu lebih sesuai lah sebab kerepek ni biasanya diusahakan secara kecilan. Okey, next. Okey, so kat sini kita tengok Cik Y ingin meningkatkan jualan kerepeknya dengan membuat iklan di dalam surat khabar. Okey, lakarkan iklan yang boleh membantu meningkatkan hasil jualan kerepek Cik Y. Okey, dia bagi 6 markah. Okey, jadi kat sini lakarkan iklan. Iklan, kita tak belajar iklan tapi yang berkaitan dengannya, okey, mungkin kamu boleh buat poster. Okey, kamu boleh buat poster. Okey, Siti boleh tunjukkan dia punya tu tak? Jawapan tu. Okey, kat sini saya tak bincangkan jawapan dia, saya hanya tekankan macam mana kalau keluar soalan yang mungkin nak buat lakaran poster, brosur ataupun iklan. Okey. Dia poster, perbezaan poster, brosur dengan iklan. Okey, poster kamu boleh buat satu line je. Kat situ kamu terus lukis je semua kat situ. Kalau brosur, kalau iklan pun boleh, satu muka surat, salah melintang ke, menegak macam ni ke, tak kisah. Tapi kalau brosur, seelok-eloknya kita nak nampakkan dia brosur, kamu buatlah partition. Bahagi kepada 3 bahagian, barulah kita nampak benda tu brosur. Brosur biasanya dia ada partition, ada pembahagian. Kita boleh bahagilah. Okey, dan apa yang kena ada, dia lebih kurang sama je. Mesti ada nama dan juga gambar produk. Macam tadi kita buat kerepek kan, jual kerepek. Jadi mesti ada gambar kerepek lah. Kerepek tu dengan dengan nama dia. Okey, yang kedua kena ada harga lah. Kena ada harga. Okey, yang ketiga kita kena letakkan logo dan juga slogan. Logo dan slogan. Okey, yang keempat kena ada maklumat pengeluar. Maklumat pengeluar.
Okey, seterusnya kena ada spesifikasi produk. Spesifikasi produk. Okey, dan yang terakhir sekali penerangan produk. Okey, dan untuk pemarkahan, bila kamu melukis, melakar, bila dia dikata lakar, lukis. Bila kamu, mesti ada lakaran lah kat situ, jangan tinggalkan kosong. Lakaran, lepas tu yang kedua, kalau dah brosur, iklan, poster, warnakan. Mestilah berwarna. Berwarna. Lepas tu warna tu kalau boleh kalau kamu tak ada bawa pensel warna, tapi seelok-eloknya bawa lah pensel warna bila nak masuk SPM. Warnakan. Kalau tak ada warna, kamu boleh gunakan hitam. Hitam pun dikira sebagai warna. Buatlah shade-shade sikit kan. Hitam pun dikira sebagai warna. Okey, yang penting lakaran kamu kenalah asli. Asli tu maknanya tak menyerupai mana-mana kalau especially logo dengan slogan tu lah, mana-mana yang ada di pasaran lah, asli. Okey. Terangkan kelebihan iklan yang dilakarkan dan di B1. Okey, terangkan maknanya bila kita terangkan agak-agak apa dia punya kesan dia. Ada banyak Okey, contoh dia boleh menjimatkan masa promosi. Jadi oleh yang demikian dia boleh mengurangkan kos pengurusan. Menjimatkan masa promosi, jadi dia boleh mengurangkan kos pengurusan. Bila dua markah, terangkan kena ada alasan dia lah kat belakang. Okey, ataupun pengguna mudah mendapatkan maklumat barangan. Jadi dia boleh lebih, pengguna akan menjadi lebih yakin dengan kualiti produk. Ada penerangan. Okey, kita tengok next. Baru soalan satu. Okey, next. Okey, ini adalah contoh. Contoh poster lah. Poster pula, iklan yang dikeluarkan. Okey. Yang seterusnya, next. Okey, ini kalau diberi graf, dia suruh kamu buat jadual. Okey, pastikan bila kamu buat jadual, maklumat yang ada ke atas ni, kamu kena kena ada dalam jadual kamu. Okey, ini contoh jadual yang saya berilah. Okey, maklumat manipulasi, ni kat sini. Masalah ni adalah maklumat manipulasi. Okey, kemudian maklumat inilah, maklumat manipulasi kat sini, yang persekitaran semula jenis-jenis masalah ni. Okey, maklumat gerak balas, yang ni. Mari kita ambil data ni dari graf. Kita ambil dari graf, kita masukkan ke sini. Okey, kemudian kita tengok kemudian perihal tu macam ni. Masalah dengan bilangan responden. Itu adalah perihal. Kena adalah tajuk, maknanya apa benda yang kita kata tu, persekitaran berbau semua itu adalah. Okey, kemudian ketekalan maklumat ni maknanya kamu pindahkan data tu dari graf ke jadual tu mestilah betul. Mestilah betul. Okey, itu kalau soalan tu adalah dia suruh kamu buat jadual. Okey, dia boleh bagi graf, dia suruh kamu buat jadual. Okey, yang seterusnya kalau next. Okey, kalau dia bagi jadual, dia suruh kamu buat graf. Ni saya gunakan data yang tadi. Okey, dia boleh, maknanya dari jadual tu kita kena buat graf. Okey, dan ini saya kata kena hati-hati. Kalau dia kata bilangan responden, letaklah bilangan responden kat sini. Kalau dia kata peratus, kamu kena kira peratus lah. Hati-hati dekat sini, sebab bila salah dikata soalan tu kata bilangan responden, kamu buat peratus, kamu akan hilang terus markah. Okey, jadi kat sini apa yang penting bila kita buat graf mesti ada tajuk. Tajuk kat atas ni mesti ada. Okey, kemudian paksi X. Paksi X dan maklumat. Ni paksi X dan maklumat. Kita ada paksi X. Okey, ni nampak. Kena ada juga. Ini adalah masalah. Lepas tu apa masalah dia? Kita nyatakan. Okey, paksi Y dan maklumat. Ini paksi Y. Okey, bila kita buat
graf, dia punya apa, kamu buat selang-selang tu biarlah cantik. Okey, ada bilangan responden. Okey, dan yang terakhir sekali kamu mesti ada petunjuk. Petunjuk tu pun ada markah, petunjuk kat situ. Okey, dan ketepatan bar tu maknanya bar kamu tu lah mestilah sama dengan data yang ada dalam jadual. Okey. Next. Okey, dan ini saya sebutkan sikit, saya sentuh juga kalau tiba-tiba soalan tu minta lakaran logo, lakaran logo. Jadi kamu kena tengoklah lakaran logo, kamu tengok mula-mula rupa bentuk logo dan logo kamu mestilah berwarna, mestilah berwarna. Saya tak sertakan kat sini contoh logo, mesti berwarna. Dan untuk logo, kalau boleh warna je jangan lebih daripada 3. Kamu tengok logo, mana-mana logo biasanya warna dia tak lebih daripada 3 warna. Kalau lebih daripada 3 warna sakit mata. Okey, 3 warna je. Okey, kemudian keseimbangan. Kalau kita buat logo mesti ada keseimbangan. Lepas tu kekemasan. Jangan comot-comot. Jangan comot-comot lah. Cantik tak cantik tu lain cerita. Kemas orang kata. Okey, kemudian yang terakhir sekali, jelas, menarik dan mudah difahami. Satu markah. Dan bila kamu buat logo tu, kamu ikutlah ciri-ciri logo yang disenaraikan. Ciri-ciri ni ada dalam buku teks lah. Okey, next. Okey, dan kalau tu kita ada juga mencipta slogan. Sebenarnya logo dengan slogan ni dia tak stand alone tau. Soalan dia tak ada satu macam tu. Dia mungkin dia boleh campur dekat soalan nombor 3, dia boleh letak pada soalan nombor 4, dia boleh letak juga dengan soalan nombor 2. Sebab biasanya macam slogan ni biasanya dia tak bagi banyak markah, dia bagi 3 markah. Dia bagi 3 markah. Okey, soalan slogan ni. Sebab slogan ni jarang ditanya tapi boleh ditanya. Okey, jadi kita tengok ciri-ciri slogan kalau ikut buku teks dia mestilah ringkas. Okey, mudah, bahasa yang mudah dan juga senang difahami. Okey, dan bila kita kata ringkas jangan terlampau panjang lah. Jangan lebih daripada 15 perkataan. Sebenarnya slogan 4-5 perkataan dah cukup. Kalau kalau 15 perkataan lebih daripada 15 tu macam nak buat karangan pula. Okey, jangan buat panjang. Kadang-kadang kita nak faham pun apa ni slogan ni sepatutnya macam contoh dia kamu tengok okey slogan yang biasa bersih dan suci. 3 perkataan je. Kan, bersih dan suci. Ataupun gunakan tanpa was-was. Ada lagi tak jenama tu sekarang, dia punya slogan. Okey, gunakan tanpa was-was. Okey, cepat dimasak, senang dimakan. Itu dekat dengan korang kan. Kalau saya kata gunakan tanpa was-was, korang tak tahu apa benda. Kalau saya tanya cepat dimasak, sedap dimakan, apa dia tu? Makanan. Apa makanan apa? Maggi. Tahu pun Maggi. Cepat dia. Memang dekat dengan korang. Korang suka makan tu kan. Cepat dimasak, sedap dimakan. Nampak? Dia ada cepat dimasak, sedap dimakan. Okey, 4 perkataan je. Masya Allah. Lepas ni cari Maggi. Habis kelas ni cari Maggi kan. Okey, next kita tengok soalan yang kedua. Baru soalan kedua, analisis. Okey, tak apa kalau habis lambat sikit saya habiskan. Okey, banyak lagi slide cikgu tak sampai separuh pun. Okey, so soalan 2 kita tengok analisis. Analisis, soalan analisis ni biasanya dia lebih kurang sebenarnya soalan 1, soalan 2 tu dia boleh bertukar-tukar tempat sebenarnya. Dia boleh bertukar tempat. Kadang-kadang kita kata soalan ni biasanya sistem ni keluar dekat soalan 1, tiba-tiba dia keluar dekat soalan 2. Okey, soalan pemasaran katakan biasa kata soalan 2. Okey, pergi tiba-tiba tahun ni dia keluar kat soalan 1. Sebenarnya dia antara 2 ni dia boleh berubah tempat. Jadi tak ada masalah sangatlah. Okey, jadi sama jugalah dia mungkin dia boleh bagi rajah, graf, jadual, logo, bergantung pada topik yang diuji lah. Okey, dan biasanya dia akan bagi situasi, situasi baru berkaitan dengan soalan.
Okey, dan kemudian kamu kena buat analisis. Okey, saya bagi contoh, mungkin dia bagi graf, macam graf tadi, lepas tu dia suruh kamu kirakan jumlah responden. Jumlah responden. Ataupun kat situ kalau katalah tajuk pemasaran. Tajuk pemasaran tak pernah keluar ni. Okey, kita ada beberapa tajuk yang mungkin diuji, kamu tengoklah kat situ. Okey, tajuk pemasaran tak pernah keluar. Tajuk pemasaran ni mungkin dia bagi kamu jadual berkaitan dengan kos-kos pengeluaran. Okey, dia suruh kamu kirakan kos pengeluaran. Okey, dan ni saya teringat kalau untuk kos pengeluaran kalau keluar dekat bahagian A ke, bahagian B ke, kalau dia suruh kira kos, jawapan akhir mestilah ada tanda ringgit Malaysia, RM. Kos sebab harga Kalau tak ada ringgit Malaysia, ada jawapan yang betul, kira salah. Mesti ada RM. Tu untuk tajuk pemasaran. Sebab pemasaran kita ada harga. Dekat pemasaran kita ada harga kan. Mungkin dekat bahagian B dia tak pernah keluar. Tapi dekat bahagian A dia biasa keluar. Dia suruh kira kos pengeluaran produk. Dia suruh kira kos jualan. Jadi tanda RM tu menyebabkan kamu boleh hilang satu markah kalau kamu tak tulis. Sayang kadang-kadang tengok alamak dah betul tapi tak boleh bagi markah. Tak boleh bagi markah. Okey, jadi hati-hatilah. Okey, kita tengok contoh soalan. Saya rasa saya sediakan satu contoh soalan. Cikgu Razia, satu contoh soalan. Okey, ni contoh soalan. Okey, dia biru tapi nampak terlebam pula kat situ. Okey, jadi contoh soalan ni adalah soalan sistem. Soalan sistem. Okey, dia gunakan, dia kata sebuah kren yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan logam terbuang di pusat pelupusan. Okey, Raja 10B menunjukkan litas skematik bagi mudah bagi menerangkan operasi kren itu. Okey. Kalau kamu tengok, okey, kat sini dia ada litar tu, ada Swiss terbuka, gambar pertama Swiss terbuka. Okey, gambar kedua Swiss tertutup. Itu beza dia. Beza dia. Dan untuk gambar pertama, masa Swiss terbuka, okey, logam terbuang tu duduk jauh kan. Okey, masa Swiss tertutup, kereta tu dah terangkat, terlekat dekat kren tu. Kamu nampak dia dah terlekat pada kren. Okey, jadi soalan yang pertama, apakah prinsip yang digunakan dalam litar di atas? Okey, apa prinsip tu? Dia tekan Apa tutup. prinsip? Prinsip apa ni? Ini sains tingkatan 3. Tingkatan 3 dah masuk tingkatan 2 sekarang. Saya ngajar sains sebenarnya selain daripada reka cipta. Okey, ini tajuk sains tingkatan 2. Kalau dulu sains tingkatan 3. Litas lari. Mana ada litas lari tu nak oi. Litas lari pula dia. Tak ada litar, dia name prinsip. Dia tak tanya jenis litar. Itu saya kata prinsip. Okey, ini adalah prinsip elektromagnet. Elektromagnet. Elektromagnet dia terhasil apabila arus mengalir melalui suatu konduktor. Tapi kat sini kamu tak payah terangkan. Dia tanya apakah prinsip? Terus je jawab elektromagnet. Kalau dia kata terangkan prinsip baru kamu cakap prinsip elektromagnet yang terjadi yang mana ia terjadi apabila arus mengalir di dalam sesuatu konduktor, ia akan menghasilkan arus dia akan menghasilkan aruhan elektromagnet. Tapi kat sini tak payahlah sebab dia tanya apakah terus je direct je elektromagnet. Okey, yang seterusnya next. Okey, dia suruh huraikan operasi litar itu. Okey, so bila huraikan operasi mesti ada sebelum, semasa dan juga selepas. Sebelum, semasa dan juga selepas. Okey, dan kat sini buatlah dalam bentuk karangan. Kalau boleh jangan buat point form. Buat karangan dan kalau nak nampakkan tak payahlah tulis sebelum apa, semasa apa, selepas. Sebenarnya pemeriksa tu memang fahamlah. Dia akan cari sebenarnya kalau kamu tulis
bercampur aduk pun kadang-kadang dia akan cuba cari, tapi kadang-kadang kena tengok juga lah, perlu ikut susunan, perlu ikut turutan. Sebab kadang-kadang sebenarnya tak sama setiap tahun. Kadang-kadang dia boleh dia perlu ikut turutan, kadang-kadang tak ikut turutan pun tak apa. Tapi saya nasihatkan ikutlah turutan yang betul lah. Okey, buat sebelum, semasa, selepas. Dan nak cantik, asingkan mengikut perenggan. Asingkan mengikut perenggan. Okey, sebelum. Kita tengok sebelum, contoh dia. Okey, semasa Swiss terbuka. Saya tak bagi jawapan. Saya letak sebelum, semasa, selepas. Okey, boleh catatkan. Okey, semasa Swiss terbuka, tiada arus mengalir. Itu sebelum. Itu sebelum. Semasa Swiss terbuka, tiada arus mengalir. Okey, lepas tu semasa, untuk semasa. Semasa agak-agak gambar yang kedua lah. Semasa tu apabila Swiss tertutup. Apabila Swiss tertutup, arus akan mengalir. Arus akan mengalir. Okey, dia ada 5 markah kan? Itu dah 2 markah kat situ. Okey, arus akan mengalir. Teras besi menjadi elektromagnet. Teras besi menghasilkan elektromagnet. Menghasilkan elektromagnet. Okey, itu poin yang kedua untuk semasa lah. Okey, dan yang ketiga, logam akan tertarik ke teras besi. Logam akan tertarik ataupun ditarik ke teras besi. Itu semasa lah. Semasa benda tu berlaku. Okey, dan yang terakhir sekali, bila dia tertarik, kita kena cakap lah, bila tertarik ke teras besi, dia akan dibawa ke tempat pelupusan. Dia tarik kat sini, dia angkat, dibawa ke tempat pelupusan. Sampai ke tempat pelupusan nak buat apa? Selepas ni. Okey, dia kena buka kan? Swiss buka, sebab gambar tu Swiss tertutup dengan buka macam tu kan. Kita ikut gambar. Okey, apabila Swiss dibuka, arus akan terputus. Arus akan terputus dan besi tu akan jatuh ke bawah. Kan? Besi tu akan terlerai dari teras besi. Itu adalah selepas lah. Okey. So mesti ada sebelum, semasa, selepas, dan saya cadangkan buat, tadi saya kata buat dalam bentuk perenggan. Okey. Kemudian terangkan bagaimana sistem yang anda jelaskan di 10B dapat membantu memudahkan tugas pekerja di pusat pelupusan. Di pusat pelupusan. Okey, so dia akan aruhan atau aruhan elektromagnet. Dia punya fakta tadi adalah aruhan elektromagnet. Jadi aruhan elektromagnet tu membantu pekerja memindahkan besi yang berat tanpa menggunakan tenaga yang banyak. Tanpa menggunakan tenaga yang banyak. Mari dia cerita mengenai aruhan elektromagnet. Ini aplikasi yang kamu tengoklah kat sini. Okey, kemudian D tu soalan pemahaman je lah. Okey, apakah yang akan berlaku jika bilangan lilitan wayar ditambah? Apa kesan pada aruhan elektromagnet? Kalau lilitan wayar ditambah, aruhan tu akan bertambah. Aruhan bertambah dan daya tarikan menjadi semakin kuat. Daya tarikan menjadi kuat. Okey, kalau voltan bekalan kuasa dikurangkan. Bekalan voltan kuasa dikurangkan. Okey, aruhan elektromagnet tu akan berkurang. Berkurang, jadi daya tarikan akan menjadi lemah. Okey, sebenarnya ini soalan yang saya rasa kalau pelajar paling scary lah nak jawab soalan sistem. Tapi sebenarnya dia tak susah pun. Dia soalan yang senang. Nak especially yang dekat operasi lita. Okey, kamu hurai je apa yang kamu faham berdasarkan gambar. Okey, kita tengok soalan yang
ketiga. Kita extend sikit sebab saya tak kisah, tapi saya risau kamu je lah. Okey, sebab tadi kita pun mula agak lambat sikit kan. Okey, jadi soalan ketiga, soalan penilaian. Okey, soalan penilaian. Okey, biasanya setakat ni memang dari dulu sampai sekarang dah tukar MP, cuma cara menjawab je lah yang berlainan sikit. Dia biasanya dia akan bagi dua jenis produk. Kalau dia tanya produk, dua jenis produk. Kalau tempat perniagaan sebab ada tajuk-tajuk lain yang mungkin diuji. Tapi setakat ni yang pertama tu famous lah. Setakat ni itulah soalan dia kan. Dia akan bagi dua produk, lepas tu kamu kena buat perbandingan kedua-dua produk. Perbandingan kedua-dua produk. Untuk tempat perniagaan ni macam dulu masa silibus lama pernah keluar, tapi untuk SPM dah 3 tahun ni tak keluar lagi. Tak pernah keluar. Jadi saya rasa macam besar kemungkinan, tak tahulah kalau dia keluar tempat perniagaan pun saya tak tahu macam mana bentuk dia. Saya kalau tu pun pernah tengok soalan tu pada pada masa sukatan lama lah. Okey, jadi biasanya soalan 3 ni dia akan bagi dua produk, kamu kena buat perbandingan. Okey, next Razia. Saya ada tanda kan kat situ. Okey, saya bagi contoh. Dia bagi macam ni, dia akan bagi produk yang sama, cuma spesifikasi dia berlainan. Nampak produk yang sama maksud saya macam ni, dia bagi lampu suluh, dua-dua lampu suluh. Okey, lampu suluh. Okey, dan biasanya soalan A dia kata tentukan lampu suluh yang paling sesuai untuk dipilih dengan membandingkan kedua-dua lampu tersebut. Okey, dan biasanya kat sini markah dia tinggi 9 markah. Soalan bahagian 3 ni, soalan nombor 3 ni 15 markah. 15 markah. Jadi kat sini untuk bahagian ni je 9 markah. Tapi kalau kamu menguasai caranya, boleh dapat 9/9, tak ada masalah. Okey, so kita ada dua cara kita nak menghurai sebenarnya. Nak menghurai, nak tentukan tu, nak buat perbandingan, kita boleh bandingkan berdasarkan faktor pemilihan reka bentuk. Faktor pemilihan reka bentuk ada 12. Boleh, ataupun nak paling senang sebab kadang-kadang pelajar tak ingat faktor pemilihan reka bentuk. Kamu huraikan, kamu bandingkan berdasarkan spesifikasi yang diberi. Tu nampak lampu suluh A, lampu suluh B. Spesifikasi. 9 markah kan? Jadi kamu huraikan 4 pun dah, kamu bandingkan 4, kamu dah dapat 8 markah untuk perbandingan. Jangan buat kurang daripada tu. Ada yang buat kadang-kadang benda dekat spesifikasi tu banyak. Kat spesifikasi tu banyak dibagi. Dia takkan bagi kurang daripada 4. Kalau tu kamu boleh tengok bentuk juga. Boleh tengok kat gambar pun, kamu boleh gunakan gambar juga untuk membanding. Jadi kamu bandingkan sekurang-kurangnya 4. 4 benda tu. Okey, dan markah yang ke-9 tu, kan saya kata 4 perbandingan kamu akan dapat 8 markah. Markah yang ke-9 kamu kena tentukan. Tentukan bukan tentukan awal. Untuk soalan macam ni, buat perbandingan dekat bahagian, buat dulu perbandingan. Okey, akhir sekali baru kamu kata, okey, lampu suluh yang sesuai untuk digunakan untuk apa tu. Kamu tengok, okey, lepas tu barulah kamu kata lampu suluh A ataupun lampu suluh B. Itu satu markah. Okey, dan kat sini kalau katalah kamu salah pilih, tak apa. Kamu hanya kamu salah pilih, kamu akan hilang 1 markah saja. Markah pilihan tu kamu akan hilang. Tapi kamu boleh dapat 8 markah untuk perbandingan. Untuk perbandingan tu kamu boleh dah dapat dengan syarat kamu buat perbandingan yang betul. Okey, nak buat perbandingan, saya bagi contoh. Okey, kamu kena sebut. Dalam perbandingan saya bagi contoh, okey, lampu suluh A. Lampu suluh A mempunyai jenis pencahayaan yang mencapah. Okey, berbanding lampu suluh B yang mempunyai pencahayaan tertumpu. Kena ada perkataan berbanding. Kalau macam tu baru 1 markah. Kamu ambil spesifikasi A yang dibagi fakta A dengan fakta B, kamu bandingkan dapat 1 markah. Nak dapat 2 markah, kamu kena nyatakan dia punya alasan. Okey, saya bagi contoh kalau kita 2 markah. Lampu suluh A
mempunyai pencahayaan mencapah menyebabkan kawasan dapat menerangkan kawasan yang lebih besar. Contoh kawasan yang lebih luas berbanding lampu suluh B mempunyai pencahayaan yang tertumpu yang mana pencahayaannya ataupun dia hanya dapat menerangkan kawasan yang sempit. Okey, itu kalau macam tu kamu dah boleh dapat 2 markah. Maknanya kamu kena ada perkataan berbanding. Okey, senang je. Okey, saya ulang balik. Okey, kamu ambil lampu suluh A. Lepas tu kamu ambil fakta yang pertama. Pencahayaan mencapah. Okey, apa kesan pencahayaan mencapah? Dia boleh menerangkan kawasan yang lebih luas. Okey, berbanding sebut pula lampu suluh B. Saya beri je tunjuk kat sini. Lampu suluh B mempunyai pencahayaan tertumpu. Jadi dia hanya dapat menerangkan kawasan yang sempit. Sebab tu jadi kamu buat perbandingan. Bila kamu buat perbandingan, katalah kamu buat 4 perbandingan, kat sini ada 5, kamu buat perbandingan sampai 5 pun tak kisah. Lepas tu kamu tengok dia berat ke mana? Mana yang lebih baik? Barulah kamu pilih. Bukan ada setengah pelajar dia terus jawab A lebih baik. Sedangkan dia tak buat perbandingan dulu. Sepatutnya kita kena analisis, kena buat betul-betul, tengok betul-betul. Okey. Kemudian, kita tengok pula yang kedua. Lampu suluh A mempunyai bilangan LED sebanyak 4. Kan? 4, jadi dia akan mempunyai cahaya yang lebih terang. Alasan sama kan? Yang tadi mencapah dia besar kan? Okey. Ini kalau LED 4, maknanya cahaya yang dikeluarkan adalah lebih terang berbanding lampu suluh B mempunyai bilangan LED sebanyak 1. Jadi lampu dia, cahaya dia kurang terang. Kurang terang. Okey. Yang seterusnya kamu boleh cerita pasal kalau kamu rasa kamu susah nak buat direct current, kamu boleh cerita pasal berat. Sebab saya kata boleh buat 4 je untuk dapat 8 markah. Kalau rasa susah sangat tinggalkan direct current tu. Boleh ambil berat. Okey. Kalau kamu tengok, okey, lampu suluh A mempunyai berat sebanyak 60 gram, jadi dia agak sukar untuk dibawa. Manakala lampu suluh B beratnya hanya 400 gram dan ia ringan dan lebih mudah dibawa. Kamu tak boleh kata 400 gram dia ringan. Itu salah. Itu tak boleh. Kalau kamu takat kata A berat dia 600 gram, dia berat. Berbanding B 400 gram ringan. Kamu hanya akan dapat 1 markah. Kita tengok pun dia dah tahu 600 gram ringan. Berat 400 gram ringan. Tapi kamu kena jelaskan. Kalau 600 gram berat maknanya mungkin sukar untuk dibawa. Okey, manakala kalau tak nak berbanding letaklah manakala. Asyik berbanding kan. Manakala lampu suluh B beratnya 400 gram menyebabkan ia lebih ringan dan mudah untuk dibawa. Okey. Yang seterusnya kita tengok warna. Warna ni kalau ikutkan, kalau kamu tengok faktor penilaian reka bentuk dekat nilai estetik. Okey, jadi warna lampu suluh A mempunyai warna kuning dan merah menjadikan ia lebih menarik. Lebih menarik dan lebih menarik dan menjadi pilihan pengguna berbanding lampu suluh B yang hanya mempunyai warna hitam dan putih yang agak agak tidak digemari oleh pengguna. Tapi kalau kamu ni suka je hitam. Kalau pelajar kan saya tak tahu, kadang-kadang dia salah pilih. Jadi bila kita dah buat macam tu, katalah bila kita dah buat macam tu, kita dah tahu mana banyak, yang mana banyak kelebihan. Okey, jadi kat sini agak-agak lampu suluh mana yang kamu nak pilih daripada huraian saya? Lampu suluh A. Okey, jawapan dia adalah lampu suluh A. Lampu suluh A. Okey, kalau ikutkan trend saya tengok soalannya memang soalan dia dia bagi soalan macam tu, lepas tu dia kelohom terus bagi ruangan jawapan 9 markah. Dia tak ada pecah-pecah dan 4 markah, 2 markah, dia bagi keseluruhan saja. Jadi kalau 9 markah tu kamu bagilah 4 perbandingan dan tak ada masalah, bagi yang lengkap. Bagi yang lengkap. Sebab tu saya kata bahagian B ni pelajar boleh senang dapat markah, especially bahagian soalan nombor 3.
Soalan nombor 3. Okey, yang seterusnya kita tengok Razia. Okey, laka dan labelkan dua penambahbaikan untuk menambahkan nilai mesra pengguna lampu suluh yang ditentukan di 3A1. Okey, jadi kamu lukislah balik lampu suluh yang kamu pilih, lampu suluh A tadi, lukis balik. Lepas tu tambah aja. Apa yang kamu nak tambah baik? Contoh dia kamu nak tambah, kalau tadi tak ada tali, kamu tambahlah tali. Tambah tali. Okey, okey, dia kata dua penambahbaikan. Lambah tali maknanya kamu label lah. Tali, kamu label, lukis tali untuk mudah dibawa. Okey, kemudian kamu tambahlah benda lain. Okey, Razia boleh letakkan keluarkan dia punya ni. Okey, lakaran. Jadi bila kamu melakar, pastikan lakar lah. Saya kata tak pandai macam mana pun, kalau penambahbaikan ni senang. Sebab kamu tak buat produk baru, kamu lukis balik benda yang ada tu, kamu ubah suai sikit sahaja. Okey, lakaran yang menyelesaikan masalah. Okey, macam ni tak ada masalah, tapi penambahbaikan, apa yang kamu nak buat penambahbaikan. Tapi kena tengok juga penambahbaikan, kadang-kadang dia bagi untuk keselamatan, kan, faktor keselamatan. Okey, kalau faktor keselamatan maknanya kalau produk asal ada bucu tajam ke, ada yang mata tak terlindung, kamu hilangkan bucu tajam, kan? Itu penambahbaikan. Okey, kemudian kita lakar, lepas tu kena ada yang label bermaklumat. Label bermaklumat. Okey, lepas tu penambahbaikan tu kena jelas. Jelas tu dengan cara kamu label secara bermaklumat lah. Kena jelas lah supaya nanti tak tercari-cari mana budak ni tambah. Sama je dengan gambar awal, kan? Okey, dan yang terakhir sekali, kenal pasti satu kelebihan penambahbaikan berdasarkan jawapan anda di A2. Kenal pasti, maknanya kamu terangkan apa kamu ceritakan apa penambahbaikan yang kamu buat. Apa penambahbaikan. Okey, katalah dah buat tali tadi, saya bagi contoh, maknanya dia mudah untuk disangkut. Tali memudahkan untuk disangkut ataupun untuk dibawa. Okey, dan untuk lakaran tadi saya lupa, kita kena ada keaslian idea tu biasanya kita bagi je biasanya. Okey, dan untuk kekemasan tu pun itu kira bonus lah untuk calon. Sebab lakaran ni dia berubah-ubah markah dia, kadang 5, kadang kurang, kadang lebih, kan. Okey, next. Banyak lagi tak ni? Okey, faktor pemilihan reka bentuk ni sebenarnya kita boleh skip. Faktor pemilihan reka bentuk ni lah yang kamu sebenarnya boleh kaitkan masa kamu nak menjawab soalan tadilah, soalan perbandingan. So yang ni saya rasa slide 20 ni, ini penerangan je. Slide 20, faktor pemilihan reka bentuk ni, okey, boleh skip kot. Sebab ini faktor yang boleh digunakan, nanti bolehlah print bagi anak-anak ke, macam mana cara untuk menjawab. Sebab kalau saya terangkan sampai habis ni, lambat ni. Okey, so kita sekarang dekat, okey, jap saya tengok saya punya. Okey, dekat slide yang ke-47. Okey, jadi nanti cikgu-cikgu bolehlah print, kalau nak print bagi pelajar pun bolehlah, ataupun nak share pada pelajar. Okey, yang tu, okey, kita tengok soalan muka surat 47, 47. Okey, dah nak habis dah, jangan risau, sekejap lagi. Okey, kita pergi kepada soalan 4. Soalan 4, soalan berkaitan dengan dia akan tanya sintesis, dan juga sebenarnya dia tanya juga mengenai mereka cipta. Mereka cipta. Okey, dekat soalan ni biasanya dia akan bagi soalan berkaitan, dia akan bagi satu gambar rangsangan situasi, situasi. Lepas tu dia bergantung pada topik yang nak diuji itulah. Okey, saya nak sebut pun soalan RC ni sebenarnya dia tertutup. Especially tahun 2020 memang tertutup. Tak ada siapa pun tahu apa soalan dia, kan. Okey, soalan 2018, 2019 mungkin cikgu-cikgu ada salinan dekat sekolah kot. Tapi cuma itulah, kita tak boleh terlampau nak dedahkan.
Sebab memang Cik Aziz pun dah pesan Okey, so kita tengok soalan sintesis, soalan 4 ni, sintesis. Okey, tadi saya kata dia akan bagi situasi. Okey, lepas tu kamu kena step pertama kamu kena kenal pasti masalah. Kamu kena kenal pasti masalah berdasarkan gambar yang diberi. Okey, lepas tu kamu kena cipta penyelesaian berdasarkan situasi. Okey, dan biasanya soalan kefahaman ni dia sebenarnya suplemen untuk dia mencukupkan 15 markah lah. Okey, dan setakat ni dah 3 tahun memang tajuknya dari penjanaan idea lah, sebab dia kalau kamu buat kerja kursus, dia adalah bahagian penjanaan idea. Okey, kita tengok soalan Rajah 12 menunjukkan keadaan di sebuah bengkel kereta yang tidak terurus. Okey, keadaan peralatan seperti spananya tidak tersusun dengan baik. Okey, berdasarkan Rajah 12. Okey, terangkan 2 masalah yang dihadapi oleh pekerja bengkel semasa menggunakan spana yang tidak tersusun tersebut. Okey, macam ni dia terus cakaplah pasal masalah spana. Ada setengah soalan dia bagi secara umum je. Dia kata macam ni, Rajah 12 menunjukkan keadaan di sebuah bengkel kereta. Macam tu je. Dia tak sebut pasal keadaan spana. Jadi kita kena pandai-pandai. Soalan situasi macam ni, kamu tengok apa produk yang ada dekat situ pada gambar. Okey, jadi 2 masalah. Agak-agak apa masalah pekerja bengkel tu? Okey, yang pertama spana tu sukar diambil lah sebab dia bersepah dan tidak tersusun. Sukar diambil kerana ia bersepah dan tidak tersusun. Itu saya bagi contoh lah. Okey, sebenarnya soalan macam ni dia macam ini pun jawapan pelajar yang logik kita boleh terima. Okey, kemudian yang kedua dia punya tu, kalau tu kita kata spana tu, kita boleh kata spana tu menjadi kotor kerana terkena debu dan minyak yang terdapat di kawasan lantai. 2 markah kan? Jadi fakta dia spana tu menjadi kotor. Kenapa? Sebab terkena debu dan minyak. Okey, next. Okey, lakar dan labelkan 2 cadangan idea bagi mengatasi masalah jawapan anda di 4A. Okey, so kalau kamu tengok kat sini, bila kita lakarkan mestilah lakaran idea yang berkaitan dengan masalah yang kita nyatakan. Lakaran kat sini mestilah berkaitan dengan mestilah menyelesaikan masalah yang kita nyatakan di bahagian A tadi. Dan lepas tu lakaran tu kena label. Macam ni dia kata lakar dan labelkan 2 cadangan idea. Maknanya kamu kena tengok kat situ. Dia dah hitamkan 2 cadangan idea. Maknanya kat sini ada 2 lukisan yang berbeza. Mungkin 2 kotak untuk isi spana. Satu sini, satu lagi kat sini. Okey, buat 2 lukisan kat situ. Okey, labelkan. Label tu mestilah label bermaklumat. Kena tengok. Okey, Cikgu Razia boleh pergi slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Okey, sebab ada yang merah tu saya tak sebut tadi. Okey, kat situ mungkin contoh soalan dia boleh bagi macam ni. Tu kalau yang tu dia bagi contoh bahagian A ni lah. Okey, dia boleh bagi 3 markah terus. Kenal pasti masalah yang dihadapi oleh pekerja bengkel itu. 3 markah. 3 markah maknanya kalau macam tu dia bukan kenal pasti. Kenal pasti maknanya kena nyatakan masalah dia je. Sukar untuk mengambil spana. Spana menjadi kotor. Okey, katalah lepas tu tersalah saiz spana yang digunakan. Boleh tapi tak perlu nyatakan alasan dia sebab dia kata kenal pasti. Kalau macam ni dia minta kenal pasti nyatakan. Kalau 3 markah, 3 markah lah. Selalu kita terbiasa dengan gambar yang first. Yang merah ni kena take note sikit. Okey, untuk cikgu-cikgu take note. Okey, kemudian kita tengok next. Okey, tadi saya dah sebut tu. Okey, yang tambahan kat bawah. Okey, tambahan kat bawah.
Okey, ini yang merah ni, okey, yang merah ni kalau tengokkan soalannya. Tadi yang atas tu soalan kalau macam atas tu hanya dia nak 2 lakaran. Okey, kalau soalan yang merah kat bawah ni, dalam kotak kat bawah ni, okey, berapa lakaran sepatutnya? Cuba tengok soalan tu. Berapa lakaran sepatutnya? Ini saya kata penting untuk kamu faham soalan sebab cikgu tak ada dalam tu. Kamu kena faham berapa berapa kamu kena melukis kat situ. Sebab kalau kamu salah lukis, kamu akan hilang markah. 9 markah, yang tadi 7 markah je. 9 markah banyak tu kalau hilang markah ni. Siapa nak jawab? Berapa lakaran ni? Dia kata 3. lakaran perlu ni. 3. Okey, yang jawab 3 tu betul. Betul, bukan 2, 3. Perlu mengandungi penjanaan idea berlabel. Maksudnya ada gambar awal. 1 kita label. Okey, 2 perkembangan idea. 2 perkembangan idea maknanya macam kamu buat kerja khusus, dari 1 kembang kepada langkah yang ke-2, tambah sedikit. Okey, lepas tu tambah lagi jadi yang ke-3. Jadi yang ke-3. Lepas tu kena ada penyataan fungsi operasi. Jadi kamu kena cerita sedikit. Dah agak susah sikit kalau kamu tengoklah. Okey, yang soalan contoh tadi saya bagi itu adalah soalan dari Kelantan, trial 2019. Yang biasa kita jumpa, okey Cikgu Razia, yang biasa kita jumpa adalah soalan yang berbentuk yang ni, yang biru ni. Lakar dan labelkan satu idea baru yang dapat mengatasi masalah yang diterangkan di 4A. Kalau ni biru ni kita hanya lukis satu gambar je. Satu gambar, satu lakaran kita label. Okey, kita dah dapat bolehlah kalau memenuhi kriteria kita dah boleh dapat 7 markah. Okey, sebab tu saya tertarik saya gunakan soalan trial dari Kelantan ni sebab dia ada bila 2 cadangan idea maknanya 2 yang berbeza. Dia tak ada penambahbaikan, 2 yang berbeza. Mungkin satu kotak yang bertutup je, satu kotak lagi bertutup ada roda, mungkin satu kotak lagi yang ada kompartmen. Tapi kalau kita tengok bahagian yang soalan merah kat bawah tu, mungkin kita buat yang kotak bertutup je dulu, lepas tu kita tambah. Okey, tambah yang kedua kita letak roda. Okey, lepas tu tambah lagi yang ketiga kita letak apa? Buat dia punya pembahagi. Itu maknanya itu namanya perkembangan idea. Okey, jadi take note itu soalan kamu kena tengoklah, pelajar kamu kena tengok bentuk soalan sebab cikgu ni pun kadang-kadang tak pernah tengok juga soalan-soalan macam ni kan. Okey, mungkinlah ini mungkin akan ditanya bentuk-bentuk macam ni. Jadi saya nak tekankan macam ni lah, kalau macam soalan asal tu 2 gambar berbeza. Kalau soalan yang merah kat bawah yang saya tambah tu, okey, itu adalah 3 gambar kena lukis dan ada perkembangan idea kan. Okey, kalau yang biru tu 1 gambar sahaja. Okey, ada lagi. Okey, terangkan 2 kelebihan cadangan idea berdasarkan jawapan anda di 4B. Okey, terangkan kelebihan cadangan idea ni pun. Okey, kamu untuk kelebihan cadangan ni pun kamu menjawab apa yang kamu nyatakan masalah dekat bahagian A tadi dah. Dekat A tadi menjawab sahaja, terangkan. Katalah kamu tambah roda. Contoh kamu tambah roda, kenapa tambah roda? Sebab memudahkan kita untuk memindahkan spana tu tanpa memerlukan tenaga yang banyak. Okey. Yang kedua kita tambah kita letakkan pembahagian dalam kotak tu supaya spana tu lebih tersusun dan mudah untuk diambil. Okey, next. Okey, yang tu, yang merah tu, okey, ini saya kata mungkin dia boleh tambah macam ni. Tiba-tiba dah jawab soalan penjanaan idea, dia tambah pula, dia tukar. Soalan C ni dia tak bagi macam tu, dia bagi macam tu. Dia bagi berdasarkan jawapan di 4B, lakar dan warnakan jenama bagi ciptaan anda. Dia tukar, dia tak tanya dah kelebihan tu, okey, mungkin dia bagi macam tu.
Jadi bagi je lah jenama, buatlah jenama. Jenama yang kamu belajar, ciri-ciri jenama, dia mestilah pendek dan ringkas. Okey, lepas tu dia berkait dengan produk yang kita tawarkan lah. Jangan terlalu panjang. Lepas tu jenama kamu boleh gunakan jenama macam-macam jenis jenama lah. Huruf boleh, simbol boleh. Tak ada masalah. Jenama huruf, jenama simbol, boleh. Okey, next. Okey, untuk faktor pemilihan tempat pemasaran ni, saya nak cakap pun saya tak pernah tengok lagi bentuk soalan untuk tak pernah keluar kan rasanya untuk MP ni. Okey, jadi kamu kena kuasailah faktor-faktor ni. Faktor-faktor ni kalau ikutkan dulu, zaman dulu-dulu dia keluarkan mungkin dia keluarkan kawasan pertempatan, pertempatan yang ada perumahan, ada rumah kedai. Itu soalan yang pernah keluar dululah zaman dulu-dulu. Dia suruh pilih tempat yang sesuai untuk menjalankan katalah perniagaan dobi. Jadi kamu kena bandingkan. Bandingkan, mungkin kalau sekarang bandingkan dua kawasan ke. Okey, kenapa kita pilih tempat tu? Okey, saya rasa itu sahaja dari saya. Tak ada apa dah kot. Okey, ada lagi tak Cikgu Razia? Okey, ini harapan saya untuk kamu-kamu semua, anak-anak semua. Okey, jangan target rendah. Okey, pastikan kamu dapat keputusan yang cemerlang. Sama ada A+, A ataupun A tolak. Dan yang penting sekali jangan tak jawab. Jawab, pastikan semua soalan tu dijawab. Jangan bagi pemeriksa tu senang-senang dia dapat RM5. Dapat kertas kosong, tanda tangan, dapat RM5. Kan? Okey. Jangan bagi pemeriksa tu senang hati je, duduk relax-relax kan. Okey, jadi tanda. Okey. Last. Okey, itu saja daripada saya. Semoga perkongsian saya ni memberi manfaat lah kepada anak-anak sekalian. Okey, saya doakan semua dapat keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Okey, dan saya minta maaf kalau ada kekurangan sebab saya pun masih kanak-kanak baru belajar. Kanak-kanak baru belajar. Saya pun dalam proses belajar. Semua cikgu pun masih belajar sebab kami pun menghadapi sukatan pelajaran yang baru dengan format yang baru 3 tahun kan. Okey, jadi semua orang masih sama je, lebih kurang sama je. Jadi apa yang cikgu kamu ajar semua ikutlah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya. Minta maaf saya ambil masa yang lama sebab saya rasa memang kalau sejam setengah tu memang mustahil untuk saya habiskan. Ni pun mencungap-cungap ni. Cakap laju je. Okey. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Okey. Ada penutup ke? Baik. Ada. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Suhaila di atas perkongsian ilmu untuk program kecemerlangan SPM 2020 ini. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat digunakan untuk menjawab peperiksaan dan juga untuk kehidupan seharian kita. Baik. Program kita sudah pun sampai ke penghujungnya. So saya mewakili penyelaras program serta rakan-rakan guru RC yang terlibat memohon kemaafan di atas segala kekurangan sepanjang program ini diadakan. So sebelum kita undur diri, saya minta semua untuk aktifkan kamera untuk tangkap layar gambar semua peserta. Mohon semua on kamera. Okey, sama-sama semua. Terima kasih Terima kasih Cikgu Suhaila. Okey, sama-sama. Terima kasih Cikgu. 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 Kita akhiri. Cikgu. Kena on kamera kan? Terima kasih Tak ada cikgu. on camera pun. Okey, Cepat on camera. Dah, On dah, camera. dah, dah. Dah, Baik. Cikgu. Apa dari nampak on pun camera. Rifai. Alright. Yang lain? Tak on pun? Yang lelaki ni, cepat. Yang lelaki, yang perempuan ni, cepat pergi ambil tudung sarung. Yang mana tak bertudung pakai tudung siap-siap. Kamera rosak you. Oh, kamera rosak. Mana yang boleh, mana yang boleh.
Cik tak pakai tudung kat gua. Alright. Tak nampak pelajar perempuan pun. Mana yang murid perempuan ni? Itulah Semua murid ni, perempuan malu lah. Semua kamera rosak Selalu kalau saya Dah ada kot Nur Dayana punya. Agaknya pakai tudung kot tadi. Dengan Semua sarung pergi ambil tudung. Kak Hana ambil Okey, 1, 2, 3. Okey, lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, freestyle. Okey, 1, 2, 3. Okey. baik. Kita akhiri program dengan tasbih kifarah surah Al-Anfal. Cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Tu. Terima kasih Ibu. Terima kasih cikgu. Baru nampak Azhar. Terima kasih. Azhar tak tutup muka. Azhar busy tu. Azhar dia ke? Itulah Azhar sekarang busy lah. Artis lah, artis. Artis kan? Artis K-pop. Nanti Azhar boleh sharing dengan kita orang ni teknik-teknik. Okay, kita interesting ambil gambar tengok. ni. Kat sini pun tengah ambil gambar. Sini pun tengah ambil gambar. 1, 2, 3. Oh, tengah ni Wah. Okay. Satu Kak Dahlia. 1, 2. Okay. Okay. Okay, semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Su. Terima kasih Kak Su. Sama-sama. Terima kasih semua. Takut sebenarnya. Kalau esok kan tak berani. Itulah, tahniah Kak Dahlia. Tahniah lah sangat kau. Okay. Lama tak Azhar dah habis belum Azhar? Ha? Azhar dah habis belum? Dah habis ke Azhar Azhar? belum. Belum. Azhar ada apa? Belum. Duta tu. Yang duta guru tu. Bukan. Ni bukan budak guru, ni lain. Okey lah. Bye. Okey lah. Okey, bye. Okay, jumpa lagi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Ada Rifat kat sini. Ada lagi. Sorry tau terlambat sampai setengah jam. Apa cikgu? Lebih pun tak apa cikgu. Tak apa. Azhar, habis kau apa Azhar? Tidur dulu.
Ilu.